Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Khalid bin Jimat dari Palestine Center of Excellence. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu insiden penculikan seorang rakyat Palestin di Kuala Lumpur, yang mana beliau telah diculik oleh sekumpulan lelaki berbangsa Melayu, kemudian telah dibawa ke sebuah toilet di Hulu Langat, dan di sana beliau telah diikat dan telah soal siasat, diinterrogate, dan mengikut laporan beliau telah dipukul dan diugut untuk mendedahkan beberapa maklumat tentang kepakaran beliau dalam bidang komputer. Kejadian ini berlaku pada akhir bulan September dan baru sahaja didedahkan baru-baru ini oleh tawan NST, New Straits Times, yang mana mendedahkan dengan agak terperinci kejadian yang berlaku. So dia telah berlalu hampir lebih daripada 2 minggu, dan menurut laporan NST ini, penculikan ini telah didalangi oleh seorang wanita Melayu dan disertai dibantu oleh beberapa orang lagi lelaki yang mana dipercayai mereka ini mendapat tajaan daripada Mossad. Walaupun tidak ada pengesahan daripada pihak polis mengatakan ini dilakukan oleh Mossad, tetapi itulah yang didakwa, sebab di sana ada kesan-kesan dan ada tanda-tanda bahawa ini merupakan kerja Badan Persikan Israel, iaitu Mossad. Saya tak nak pergi lebih jauh tentang tragedi ini, sebab saya kira dah banyak orang mengulas tentang apa yang berlaku, dan kita pun akan menyerahkan seluruhnya kepada pihak polis untuk menentukan siapakah sebenarnya dalang sebaliknya, dan diharapkan pihak polis dapat menangkaplah siapa lagi dalang di sebalik penculikan ini. Tapi apa yang benda yang saya nak kongsikan pada hari ini pada anda semua adalah apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini. Inilah yang akan menentukan sama ada kita boleh melakukan sesuatu dan mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk kita menepani cabaran yang seterusnya. Baik, yang pertama bagi saya apa yang kita boleh belajar adalah daripada episod ini. Ini satu episod, salah satu contoh kepada kegagalan operasi Badan Persikan Israel, iaitu Mossad. So Mossad ni mungkinlah, kalau kita, Israel memang sangat banggakan lah Mossad ni sebagai badan persikan mereka yang sangat cemerlang. Bahkan Mossad dikatakan merupakan ejen persikan yang kedua terhebat di dunia selepas CIA. Israel's Mossad are two of the world's most famous and most elite spy agencies. Dan apa yang berlaku hari baru ini adalah bukti bahawa taklah hebat sangat Mossad ni. Ya, kita akuilah mereka ada bajet yang sangat besar dan mereka ini mempunyai banyak ejen, tetapi sana tak semuanya sempurna lah. So ini merupakan satu contoh kegagalan operasi Mossad. Of course lah, adalah yang komen yang kata benda ni gagal sebab yang buat ni orang Melayu yang tak ada banyak skill, dan dikatakan sebab buat kerja subkon, orang buat lawak lah. Tapi sebenarnya di sana ada lagi banyak, ada beberapa lagi contoh lain yang menunjukkan Mossad ni taklah absolute, taklah dia semuanya sempurna. Aku tak sempurna. Of course lah, kerja-kerja risikan ni ada yang berjaya, ada yang gagal. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Dan yang sangat berjaya ni selalunya akan menaikkan reputasi lah. Yang gagal selalunya akan disembunyikan dan disenyapkan lah. Saya nak kongsikan kepada anda semua 3 contoh kegagalan operasi Mossad yang sangat memberi kesan kepada agensi Mossad ni lah. Yang pertama adalah satu operasi mereka pada tahun 1973, iaitu dipanggil sebagai Lillehammer Affair. Lillehammer ni satu tempat yang terletak di Norway. Ini satu operasi yang dibuat oleh Mossad untuk memburu seorang atasan pejuang rakyat Palestin yang dikatakan merupakan orang dalang di sebalik peristiwa tragedi Black September. Black September ni tentang tentang pembunuhan 11 orang atlet Israel di Munich. So kalau siapa nak tahu lebih lanjut tentang tragedi ini, boleh tonton filem Munich. Bukanlah saya kata nak promo movie ni, tapi itulah kisah yang mendedahkan tentang tragedi yang berlaku ke atas atlet Israel, dan di sana dikatakan nak mempromosikan kehebatan Mossad lah dalam episod memburu rakyat Palestin yang membunuh atlet Israel ni. So dalam Lillehammer Affair ni, apa yang berlaku adalah Mossad dikatakan dapat mengesan ketua kepada operasi Black September ni. Nama dia adalah Ali Hassan Salameh, dan dikatakan beliau ketika itu berada di Norway lah. Apa yang berlaku adalah mereka telah melakukan operasi untuk membunuh beliau. Tapi apa yang berlaku sebenarnya, selepas dibunuh, barulah diketahui bahawa yang dibunuh tu bukan Ali Hassan Salameh lah, itu orang lain. So ia mendedahkan kegagalan lah Mossad dalam arti kata nak mengenal pasti orang yang patut nak dibunuh tu pun dah salah kan.
Kemudian apa yang berlaku adalah yang lebih teruk lagi selepas itu, ejen-ejen yang melaksanakan operasi ini telah berjaya dikenal pasti dan ditahan, bahkan dipenjara oleh kerajaan Norway disebabkan operasi yang mereka lakukan ke atas di atas tanah dalam wilayah Norway lah. So 5 orang ejen mereka telah dipenjara di Norway. So satu kegagalan yang sangat besar lah yang memalukan Mossad ketika itu. Contoh yang kedua, saya nak ambil contoh yang lebih terbaru. Tahun 2010 Mossad lakukan satu operasi pembunuhan Mahmud Al-Mahbuh. So Mahmud ni adalah dikatakan merupakan orang di belakang tabir yang menguruskan pengurusan dan penyaluran senjata lah ke atas pejuang-pejuang, khususnya pejuang Hamas. So apa yang berlaku adalah Mossad telah menjejaki Mahmud dan kemudian telah berjaya jumpa dia. Beliau telah berlindung di UAE. So apa yang berlaku adalah Mossad telah melakukan pembunuhan ke atas beliau. Dikatakan operasi tersebut berlaku 2 kali. Kali pertama tak berjaya, kali kedua baru berjaya. Dan dalam operasi ini, apa yang berlaku adalah selepas mereka telah membunuh Mahmud ini, apa yang berlaku adalah polis UAE berjaya mengesan ke semua ejen yang melakukan operasi ini. Dan apa yang berlaku adalah bukan setakat dapat kenal pasti gambar mereka, dan ada rakaman video yang sangat jelas didedahkan selama 27 minit rakaman tentang di mana mereka ini mengikut Mahmud ni di airport, ke hotel dan sebagainya sampailah pembunuhan. So kerajaan UAE telah mendedahkan ejen-ejen yang selama ini menjadi ejen Mossad dalam operasi mereka membunuh sasaran-sasaran mereka. So dan apa yang menjadi lebih parah lagi adalah salah seorang ejen ini telah menggunakan pasport British, pasport UK untuk masuk ke UAE dan melakukan operasi ini. Dan ini telah membangkitkan kemarahan United Kingdom sampai duta Israel telah diusir keluar sebab UK tak terima lah hakikat bahawa Israel ini Mossad menggunakan pasport, memasukkan pasport UK untuk melakukan operasi mereka. Sampai duta diusir, pengarah Mossad ketika itu telah dilucutkan jawatan lah. Dia ganti ke orang baru sebab malu sangat dengan apa yang berlaku ni lah. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang saya kira yang paling besar bagi saya dan paling memalukan adalah apabila Mossad cuba membunuh Khalid Mash'al pada tahun 1997. So ini satu operasi yang sangat memalukan sebab apa? Bukan sahaja Mossad gagal membunuh Khalid Mash'al ni, bahkan dia telah menyebabkan beberapa implikasi yang sangat besar. Contohnya yang pertama adalah sebab peristiwa itu berlaku tahun 1997 dan ketika itu Israel baru sahaja menandatangani perjanjian damai dengan Jordan, dan benda itu berlaku kat Jordan. Dan apa yang berlaku adalah Jordan marah lah dengan sebab operasi rahsia ni dilakukan ke atas pemimpin Hamas ketika itu yang berlindung kat Jordan. So mereka ni di bawah perlindungan Jordan, tapi Israel telah membuat operasi untuk membunuh pemimpin ini. So Raja Jordan ketika itu sangat marah. Raja King Hussein sangat marah. So dia telah mengugutlah Israel untuk kalau tak berikan antidot untuk selamatkan Khalid Mash'al ni, apa yang berlaku adalah dia akan batalkanlah perjanjian damai tersebut. So terpaksalah Israel memberikan antidot untuk menyelamatkan Khalid Mash'al. Bahkan bukan sekadar itu, dia kena terpaksa berjanji juga untuk membebaskan Syekh Ahmad Yassin, almarhum Syekh Ahmad Yassin. So dia punya bayaran tu lagi mahal lah, nak cuba bunuh tapi tak dapat bunuh, terpaksa lepaskan Syekh Ahmad Yassin pula. Kemudian apa yang berlaku adalah Khalid Mash'al akhirnya muncul sebagai pemimpin Hamas yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh lah selepas itu. Sedangkan ketika dia nak bunuh Khalid Mash'al tu, Khalid Mash'al ni bukanlah pemimpin besar pun, tapi tak tahulah, mungkin daripada analisis mereka mengatakan mungkin Khalid Mash'al ni akan jadi orang penting. Tapi memanglah akhirnya menjadi orang yang sangat penting dan mengetuai Hamas lah untuk beberapa tempoh dekad seterusnya. So itu tiga contoh operasi Mossad yang gagal lah, yang memberi kesan sangat buruk kepada image Mossad lah. So nak kata bukanlah hebat sangat Mossad ni, adalah kehebatannya tapi taklah sekebal mana sebenarnya. Okay? Itu perkara pertama yang kita boleh belajar lah. Kedua adalah operasi penculikan ini menunjukkan kepada kita bahawa the next war ni, pertembungan seterusnya antara Hamas dan Israel ni adalah pertembungan dari sudut peperangan cyber dengan digital. Sebab yang diculik itu adalah orang yang memang pakar dalam perisian komputer. Dan dikatakan mereka orang ini adalah antara orang kuat lah belakang tabir yang membangunkan kebolehan kemampuan cyber Hamas. Yang kita melihat dalam kebelakangan ini, bukan setakat Hamas mempunyai keupayaan untuk membina senjata sendiri, bina roket hebat boleh pergi sampai 160 km, boleh buat senapang sendiri, meriam sendiri, boleh buat drone sendiri. Tapi hari ini dah juga ada keupayaan Hamas untuk menggodam stesen televisyen dan stesen radio di Israel. Bahkan pada tahun 2014, Hamas memang telah berjaya menggodam stesen TV Israel dan radio Israel lah, dan menghantar makluman-makluman, amaran-amaran kepada rakyat Israel terhadap apa tindakan serangan rejim Zionis ke atas Gaza. Dan kita melihat memang telah ada kemampuan lah. Mungkin adalah the next phase kepada peperangan ini adalah peperangan cyber. Dan of course lah, Israel memang dikatakan mempunyai teknologi ketenteraan cyber security yang sangat canggih, bahkan menjadi
dilanggan mereka punya perisian, mereka punya teknologi oleh negara-negara luar. Tapi mereka hari ini mula sedar bahawa Hamas telah mula mendalami teknologi ini dan mungkin akan beri kesan buruk kepada Israel. Sebab di Israel ni dia kebanyakannya bergantung pada teknologi kan, teknologi tinggi. Dan kalau Hamas berjaya untuk menggodam, katakan godam mereka punya tempat tenaga elektrik ataupun sistem-sistem mereka, ataupun katakan sebab Israel sebenarnya ada session jajahan kuasa nuklear kan. Kalau digodam juga apa berlaku? Katakan lapangan terbang dan sebagainya, boleh menggugat keselamatan Israel pada masa depan. So ini memberi gambaran kepada kita the next phase war adalah dari sudut peperangan cyber. Sebab peperangan yang lain tu Hamas dah sampai limit lah. Hamas tak boleh nak bina kapal terbang, jet pejuang ke apa kan, ataupun nak bina senjata-senjata lebih besar. Itu kemampuan dia dah tahap maksimum. So next ni adalah cyber yang boleh digunakan oleh Hamas. Yang ketiga, telah ada rakyat Malaysia yang pada hari ini menjadi ejen kepada Mossad. So ini salah satu daripada perkembangan yang sangat membimbangkan kita, kerana bagaimana kita boleh ada rakyat Malaysia sendiri, bahkan yang seorang Muslim berbangsa Melayu yang bersedia untuk menjadi tali barut kepada Mossad. So ini memang salah satu daripada taktik yang digunakan oleh rejim Zionis untuk merekrut orang tempatan sendiri untuk menjadi orang yang menjadi sumber maklumat kepada mereka untuk kepentingan mereka. So ini satu perkembangan yang sangat membimbangkan kepada kita, dan ini menjadi satu petanda kepada kita untuk kita meningkatkan usaha kita untuk mendidik masyarakat tentang propaganda dan usaha-usaha yang digunakan oleh rejim Zionis untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestin dan pastinya melemahkan sumbangan rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin. So ini satu cabaran yang kita perlu sahut dan ambil cabaran. Sebab Mossad telah meningkatkan game mereka untuk memerangkap rakyat Malaysia dengan tawaran wang, dengan tawaran pangkat, tawaran benda yang melumayankan untuk kepentingan mereka. Dan pastinya perkembangan ini menggembirakan rejim Zionis, dan kita melihat ada salah seorang daripada influencer mereka namanya Hananya Naftali membuat satu status yang mengatakan the Khoya Army is trembling now in Malaysia, disebabkan kejayaan mereka merekrut orang-orang Malaysia sendiri untuk menjadi orang yang melaksanakan agenda mereka untuk mendapatkan dan mendapatkan maklumat tentang perjuangan rakyat Palestin di Malaysia, dan mengganggu-gugat perjuangan rakyat Palestin yang berada di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan anda like dan share, dan kalau ada sebarang komen boleh tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya anda dapat menonton lebih banyak video yang akan kami terbitkan di masa akan datang.